Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Sekarang ini kita sedang berada di lokaliti yang kedua, iaitu kita sekarang berada di pantai Bukit Keluang di Besut, Terengganu, di mana untuk lokaliti ini kita akan mencerap keseluruhannya adalah merupakan batuan sedimen. Dan batuan sedimen ini adalah terdiri daripada selang lapis di antara konglomerat, dan juga ada batu pasir, dan juga ada shal Dan bila sebut batuan sedimen, of course dia ada banyak struktur-struktur sedimen yang kita boleh tengok. Antaranya ada seperti pelapisan, ada bedding, pelapisan is bedding lah. Kemudian ada channel, ada lenses dan sebagainya. Itu semua kita boleh observe dalam batuan yang ada di belakang saya ini Okey, sebagaimana saya sebutkan tadi, batuan di pantai Bukit Keluang ini terdiri daripada selang lapis di antara konglomerat, batu pasir dan juga shal, dan ada juga struktur-struktur sedimen seperti palung dan sebagainya So sekitaran pengendapan untuk batuan dalam formasi Bukit Keluang ini adalah sekitaran kebenuaan ataupun daratan, dan ditafsirkan di sekitaran sungai Jadi kalau kita lihat, sungai ini sering dikaitkan dengan adanya channel atau palung dalam batuan. Dan ini merupakan contoh satu channel. Kalau kita nampak channel, dia bermula daripada hujung yang tipis, kemudian dia menebal di sini, dan dia menipis di sini. Ini merupakan satu channel yang besar. Dan di bawah ini merupakan batu pasir, Kemudian diikuti dengan satu sequence channel ataupun palung yang kita boleh sebut sebagai pebbly sandstone ataupun batu pasir berpebble, sebab dominannya pasir, cuma ada kluster terutamanya di bahagian bawah dan kluster ini pula banyak di bahagian bawah lah berbanding dengan di bahagian atas. Kemudian diikuti dengan lapisan pasir yang agak tebal, kemudian diikuti dengan lapisan batu pasir berpebble juga, dan seterusnya di atas tu ada batu pasir. Ini adalah batu pasir, dan seterusnya konglomerat di bahagian atas. Konglomerat di bahagian atas. Juga ada sedikit konglomerat di sini. Dan juga ada sedikit konglomerat di sini Jadi itu merupakan keseluruhan litologi yang kita boleh lihat terdapat di kawasan ini. Ini merupakan palung yang kedua yang kita boleh lihat juga di sini, di mana di bawah ini merupakan batu pasir yang berwarna kelabu. Kemudian kita nampak ada struktur sedimen yang melengkung ke bawah ini merupakan channel satu palung sungai dan dalam tu diisi dengan batuan konglomerat, banyak kluster dan kluster ini kita boleh tentukan apakah jenisnya, sokongannya dan sebagainya. Dan ini merupakan satu lapisan, dan di atas tu merupakan batu pasir, dan seterusnya konglomerat di bahagian atas. Jadi ini merupakan satu channel yang agak besar lah, yang menunjukkan menjadi bukti bahawasanya dulu di sini adalah merupakan satu palung sungai yang menunjukkan pemendapan batuan ini adalah di sekitaran sungai ataupun di kontinen ataupun di kebenuaan Saya akan jelaskan bagaimana kita nak describe batuan konglomerat, di mana konglomerat ini dijelaskan berdasarkan kepada sama ada batuan ini disokong oleh matriks ataupun disokong oleh kluster ataupun kelas. Lihat mana yang banyak Jadi kalau kita lihat pada keseluruhan batuan ini, dia menunjukkan bahawasanya batuan ini disokong oleh kelas. Sebab dia disokong oleh ataupun klusternya bersentuhan antara satu sama lain. Dan ini kita panggil dia sebagai ortokonglomerat. Tapi sekiranya matriks yang banyak, kalau matriks yang banyak, kita panggil dia sebagai para konglomerat. Dan perhatikan juga, yang paling penting adalah kita perlu mengenal pasti saiz kluster. Ini saiz kluster, ini yang besar, ada yang kecil ada yang kecil, ini yang kecil, ini yang paling besar. Kemudian kita tentukan saiznya. Yang kedua, kita tentukan dia punya bentuknya. Ini bulat, ini bulat, mempunyai darjah kebulatan yang tinggi. Ini agak melonjong, dan ini agak seperti persegi dan sebagainya. Jadi kluster ini melambangkan berapa jauh dia datang untuk dienakkan dalam lembangan semasa pembentukan batuan konglomerat ini. Jadi darjah dulu hawa dan juga jarak angkutan sebelum dia sampai ke sini boleh dilihat kepada bentuk kluster yang ada dalam
konglomerat ini. Dan kalau kita lihat jenisnya juga perlu dihuraikan ataupun diceritakan. Kalau kita lihat ini jenisnya adalah berpasir, batu pasir. Ini juga batu pasir. Dan kebanyakannya adalah merupakan batu pasir lah. Klusternya adalah merupakan kluster yang terdiri pada batu pasir. Dan ada juga daripada shal yang warna hitam ni okey, ataupun batu lumpur. Tapi kebanyakannya, majoritinya adalah merupakan bahan-bahan yang berpasir ya. Jadi konglomerat ini kita boleh sebut sebagai konglomerat jenis orto disebabkan oleh ianya disokong oleh kelas, dan klusternya adalah pelbagai saiz dan pelbagai bentuk Ini merupakan satu rujukan batuan sedimen yang sangat menarik walaupun dibongkar, tapi dia boleh melambangkan bentuk litologi batuan sedimen yang ada di kawasan ini. Kalau kita lihat di bahagian bawah, ianya adalah merupakan batu pasir yang agak halus butirannya, okey, berbanding dengan di bahagian tengah ini. Ini batu pasir juga, tapi dia lebih kasar Dan perhatikan juga di bahagian bawahnya ada kluster yang agak banyak Ini berbanding dengan bahagian atas. Ini menunjukkan darjah pemendapan sedimen yang berbeza. Okey. Kluster dienakkan ataupun saiz butiran lebih kasar di bahagian bawah dan lebih halus di atas, dan diikuti dengan lapisan batuan konglomerat yang kemerahan di sini. Okey, itu saja. Okey, di kawasan ini juga kita boleh perhatikan ada beberapa morfologi pantai yang kita boleh lihat, perhatikan. Yang pertama, morfologi pantai ini disebabkan oleh adanya hakisan ombak, okey, yang memotong atau menghakis atas lemah yang ada di sini seperti satu sesar, kebiasaan dan sebagainya. Jadi merupakan pantai yang lemah lah. That's why dia terhakis dan menghasilkan satu bukaan dan bentuknya seperti gua Ini merupakan gua hasil daripada proses hakisan ombak atas batuan konglomerat. Kita perhatikan, ini semua merupakan batuan konglomerat dan ada satu satap di sini yang kemungkinan ini merupakan sesar yang lemah, kemudian ditolak dihakis oleh air menghasilkan satu gua yang besar. Okey, sini juga kita boleh perhatikan adanya gerbang laut, terutamanya kalau kita lihat di sebelah sini. Kita boleh perhatikan adanya gerbang laut, tapi telah pun hampir tertimbus. Nampak macam ada gerbang laut dan dia telah pun terhakis. Jadi ombak besar, jadi kita tak boleh nak buat cerita yang sangat banyak lah tentang kawasan ini. Okay, terima kasih.